Namun selepas itu, kalau dah ada namun ni mesti ada benda yang tak baik aku nak cakap ni. Tapi apa pun, kejap aku nak minum kopi dulu. Haus. Nak cerita pasal isu sensitif ni, kita kena bertenang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi ke channel ni, channel Gen Z Production. Okay, hari ni aku tak ada konten apa pun nak buat, cuma aku nak bahas satu isu yang tengah viral, yang tengah hangat diperkatakan berkenaan isu abang asli janggut. Kalau korang layan media sosial, korang layan Facebook, korang layan YouTube, mungkin korang kenal dan korang tahu apanya isu yang sedang berlegar di media sosial sekarang ni. So, pada korang yang tak tahu siapa abang asli janggut ni, beliau adalah satu owner kepada Hot Burger Malaysia, dan isunya adalah bermula daripada stall milik beliau yang berada di Sungai Buloh disita oleh pihak berkuasa MBSA. So kat sini abang asli kita menyatakan ketidakpuashati beliau berkenaan penyitaan tersebut, dan bukan hanya beliau sebenarnya yang disita di kawasan tu. Ada satu lagi stall, tak silap aku, Otai Burger tak silap. Cuma apa yang jadi masalahnya adalah abang asli ni mendakwa bahawa stall milik mereka yang disita ni tak mengganggu pun laluan kereta kat situ, ataupun mana-mana pihak yang nak lalu kat situ, diorang tak mengganggu. Cuma beliau mendakwa lagi bahawa penyitaan tersebut tidak adil dan ada berlakunya double standard. Dan dia ada juga cakap dalam video tu, kenapa hanya mereka yang tidak mengganggu sebarang lalu lintas itu disita, tapi ada kedai yang tak disita yang berhampiran dengan mereka. Contohnya kedai buah Aceh, kedai yang jual buah tu, kalau korang tengok video tu, dan membuat penjualan rokok seludup dekat situ. Jadi kat situlah bermulanya ketidakpuashati beliau, dan mengatakan bahawa tapak tu juga adalah tapak kekal yang dibina di situ. Jadi kenapa MBSA seakan-akan menutup mata dan hanya mereka yang dikenakan tindakan? Kat situ tak memuncak lagi. Yang membuat isu ni memuncak adalah berkenaan video yang abang asli buat ni, membuat sekali pendedahan bahawa dekat area situ saja ada beberapa unit kedai yang menjalankan operasi perjudian. Maksudnya ada orang buka kedai mesin kuda lah kat situ, senang cerita. Jadi kenapa kedai-kedai macam ni masih boleh beroperasi, dan mereka yang marahin ni, yang buka kedai burger untuk menyara hidup seharian, diganggu. Jadi apakah di sebalik tugas yang diberikan kepada mereka anggota ni? Tak kisahlah PDRM atau MBSA ke, kenapa diorang seakan-akan tutup mata? Kat situlah isu yang tular. Jadi video abang asli yang abang asli buat live ni mendapat perhatian ramai, mendapat perhatian netizen, dan hampir 90% daripada netizen yang melihat video abang asli tersebut memberi satu pujian dan memberi support lah kepada abang asli untuk terus membongkar apa yang berlaku dekat Sungai Buloh. Dan kat sini abang asli mendapat tentangan daripada IPD Sungai Buloh tersebut, yang mengatakan bahawa dakwaan abang asli ni sebenarnya agak mengelirukan masyarakat. Namun begitu, nama abang asli sekali lagi naik bila mana KPN Malaysia seakan tidak bersependapat dengan segelintir pegawai yang berada di Sungai Buloh, dan menjemput abang asli ni datang ke pejabat beliau untuk abang asli memberi satu penerangan yang jelas apa yang berlaku sebenarnya di area tersebut. Dan juga cerita ni tak terhenti dekat situ. Abang asli sekali lagi dijemput oleh Kementerian Dalam Negeri untuk membincangkan hal yang sama. Jadi kat sini masyarakat terus memberi ucapan tahniah kepada abang asli kerana berjaya membongkar satu sindiket yang sebenarnya dibenci oleh masyarakat Malaysia. So cukup sampai di situ. Namun selepas itu, kalau dah ada namun ni mesti ada benda yang tak baik aku nak cakap ni. Tapi apa pun, kejap aku nak minum kopi dulu. Haus. Nak cerita pasal isu sensitif ni, kita kena bertenang. Okey, kita berhenti kat mana? Namun, nama abang asli sekali lagi naik pagi tadi. Isunya adalah, aku malah nak cakap banyak, korang tengok video yang aku play ni. Check it out. Ada satu solusi untuk kita selesaikan benda ni bersama-sama, insyaAllah. Baik. Sebenarnya institusi polis, custom
SPRM, tentera ni yang sebenarnya yang masuk ni adalah lepasan-lepasan tahfiz ni bagus. Kena diserapkan. Memang kena diserapkan sebab diorang ni dah ada akhlak sebenarnya. Basic agama tu diorang ada. Kebanyakan yang masuk jadi polis, jadi tentera ni yang pegang-pegang ni kebanyakan yang tak jaga solat. Kebanyakan memang tak jaga solat. Terlalu mudah, cair, cepat, isap rokok, tak jaga semayang. Cuba tanya anggota polis, subuh semayang tak? Bilalah semayang subuh, bawa isteri semayang subuh? Pernah tak tanya anak apa itu syahadah? Sebenarnya benda-benda lah segala kunci dia. Alright, itulah video yang aku cakap sedang viral sekarang dan mendapat kecaman daripada netizen Malaysia yang pada mulanya Abang Asri ni mendapat satu pujian, bukan satu pujian lah. Aku rasa beribu-ribu, berjuta-juta pujian daripada rakyat Malaysia sebab bila aku tengok video tu dah ditonton, setakat ni saja dah ditonton sebanyak 7 juta kali di laman Facebook dan mendapat share sebanyak 98,000 share, 123 like, 123,000 like, macam tu lah. So, pendedahan ni adalah pendedahan yang besar buat rakyat Malaysia. Sebahagian rakyat Malaysia yang melayari Facebook melihat pendedahan tersebut. Jadi, awalnya Abang Asri ni dipuji ramai, tiba-tiba Abang Asri ni dikecam. Abang Asri Janggut ni dikecam disebabkan video yang tadi. So, bila aku tengok video tadi, memang sebenarnya bila kau tanya pendapat aku, memang aku tak bersetuju langsung dengan pendapat beliau. Memanglah kita faham. Sebenarnya aku faham. Aku tipulah kalau aku tak faham apa yang dimaksudkan oleh Abang Asri. Dan tipulah kalau korang tak faham apa yang dimaksudkan oleh Abang Asri tersebut. Jadi, kat sini aku faham apa yang Abang Asri nak perkatakan, apa yang Abang Asri nak cakap, nak sampaikan. Cuma, sebenarnya isu tersebut sangat sensitif untuk disentuh di halayak ramai. Apalagi di depan media. Dan inilah yang akan Abang Asri terima sebenarnya. Apa yang Abang Asri terpaksa telan bahawa isu ni sangat sensitif untuk dituturkan di halayak ramai. Dan apa yang Abang Asri dapat adalah kecaman daripada netizen yang pada mulanya support apa yang Abang Asri lakukan, tiba-tiba mendapat satu kecaman yang hebat. Jadi kat sini kita nak cakap apa pun tak boleh. Memang isu tu sangat sensitif untuk disentuh. Walaupun sebenarnya aku faham apa yang sebenarnya nak disebut oleh Abang Asri tersebut. Jadi, aku tak nak menyalahkan sebelah pihak je. Sebenarnya, apa yang terjadi kat Abang Asri ni, aku rasa terjadi kat kita semua. Terjadi kat kita semua, terjadi kat engkau, terjadi kat aku, terjadi kat Abang Asri. Jadi, Abang Asri ni jiwa dia tengah memberontak. Dia tengah marah. Dia tengah marah apa yang terjadi dekat perniagaan beliau. Kenapa benda tu terjadi, kenapa ada double standard dalam hal SOP ni. So dia tengah marah. Bila dia tengah marah ni, apa pun dia akan lontarkan, dia akan suarakan. Jadi macam kita juga, kalau kita tengah marah, kadang-kadang apa yang kita cakap kita tak sedar pun. Kita tak tahu pun benda tu akan mengguris hati orang. Kita tak boleh nak salahkan beliau 100%. Cuma betul lah apa yang netizen cakap tu, apa yang pendapat saya juga memang benda tu tak sepatutnya dituturkan oleh Abang Asri di depan media. So, apa pun Abang Asri ni dia dah membuat permohonan maaf cepat. Dia membuat permohonan maaf dan disedar bahawa apa yang dituturkan tu sebenarnya tak patut pun dituturkan di media. Dan beliau ada membuat permohonan maaf di akaun original beliau dan juga di akaun page Hot Burger Malaysia. Dan aku ada baca juga daripada posting kekanda Yusof Azmi kita mewakili PPIM, menyatakan bahawa mereka juga ingin memohon maaf jika ada pertuturan yang tak sepatutnya dituturkan pada sidang media tersebut. Okey. Itu sajalah apa yang aku nak cakap. Apapun atas pendedahan Abang Asri ni, atas apa yang beliau lakukan, sebenarnya kita harus memberi kredit Kita harus memberi kredit kerana kalau tak berlaku benda ni, kita tak tahu apa yang terjadi kat Sungai Buloh tu. Dan sebenarnya bukan hanya Sungai Buloh yang kita nak highlightkan. Banyak lagi tempat sebenarnya yang seperti Sungai Buloh. Cuma hanya Sungai Buloh saja yang sekarang ni tengah heboh satu Malaysia dan dirush. Jadi harapnya kepada masyarakat kat luar sana, kalau nak memberi report yang betul, bukan aku tak nak suruh korang contohi Abang Asri ni. Sebenarnya Abang Asri ni
dia dah membahayakan diri dia sebenarnya. Cuma itulah, mungkin tak ada cara lain lah. Mungkin sebab bila kita tengok Abang Asri ni punya penjelasan bahawa beliau sudah membuat banyak kali report atas benda yang sama, masalah yang sama, tapi langsung tak ada tindakan. Jadi inilah tindakan yang Abang Asri terpaksa lakukan. Walaupun sebenarnya membahayakan diri beliau dan membahayakan keluarga beliau. Tapi apapun, kredit atas Abang Asri dan semua orang pun melakukan kesilapan bro. Tak perlu nak rasa down sangat. Fokus atas apa yang sebenarnya diperjuangkan sekarang ni, dan sekurang-kurangnya Abang Asri dah memohon maaf pun. So aku rasa isu ni tak perlu nak dibesar-besarkan sangat. Orang tengah marah memang akan cakap macam-macam. Jadi itu saja apa yang aku nak sampaikan hari ini. Apa yang berlaku sebenarnya hari ini, semua ada hikmah. So apapun, terbaik Abang Asri, lakukan benda yang patut dilakukan dan jaga pertuturan tu. Mungkin sekarang Abang Asri sedang dilihat oleh orang ramai. Jadi beza kita orang dengan Abang Asri ni, bila kita orang tengah marah, kita orang cakap benda bukan-bukan, tak ada orang rakam. Cuma Abang Asri ni sedang dirakam, sedang dilihat oleh orang ramai. Jadi memang isunya akan jadi besar. Apapun, terbaik Abang Asri. So pada korang semua dan yang baru join channel ni, yang baru nampak channel ni, baru nampak kewujudan muka ni, yes, ini adalah channel Genzel Production. Kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan konten-konten aku, dan korang belum tengok pun konten-konten sebelum ni, korang boleh pergi check it out. Dan kalau korang suka, korang boleh subscribe channel ni. Jangan lupa untuk tekan sekali tombol loceng supaya korang tak ketinggalan konten-konten menarik daripada channel ini. So channel ni mungkin akan berkembang lagi. Kita orang ada macam-macam plan, cuma tak kesampaian lagi lah buat masa ni. Tim pun tengah dengan urusan masing-masing. Tapi insyaAllah kedepannya kita macam-macam plan lagi. Mungkin nak buat video pendek ke, mungkin nak buat prank ke. Tapi prank tak berapa ekstrim lah. So itu sajalah apa yang aku nak sampaikan pada korang semua. Harap korang enjoy dengan video ni. Dan apa yang aku nak pesan, kalau kita nak sampaikan sesuatu, fikir-fikirkan dulu sebelum kita nak bertutur. Adakah apa yang kita ucapkan tu akan menyakitkan hati orang lain. Dan yang paling penting, tak ada manusia bro. Tak ada manusia yang tidak melakukan kesilapan. Jadi permohonan maaf beliau tu kita harus terima, okey. Apapun, kalau dalam sepanjang video ni aku ada menyatakan sesuatu yang tidak sepatutnya aku nyatakan, ataupun tak sepatutnya aku tuturkan, aku cakap apa semua yang ada salah, silap, mohon korang maafkan, okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Subscribe guys.